Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot tahap 2 di saluran Didik TV KPM bagi mata pelajaran sejarah dan topik kita permainan tradisional masyarakat di Malaysia. Jom kita teruskan perbincangan dengan Cikgu Akmal. Cikgu, silakan Cikgu. Okey, baiklah. Kalau tadi saya dah terangkan berkaitan dengan 3 jenis ataupun 3 kategori permainan tradisional di Malaysia. Sekarang kita nak tengoklah apa contoh-contoh permainan yang berada di bawah setiap kategori ini. Jadi kita pergi kepada yang pertama, iaitu permainan anjung. Jom kita tengok apa contoh permainan anjung kita ada. Yang pertama, yang saya dengan Nisa main tadilah. Congkak. Apa permainan congkak ni sebenarnya? Congkak adalah permainan yang dimainkan secara berpasangan. Sebab tu saya dengan Nisa je main tadi. Tapi pasangan tak semestinya pasangan lelaki dan perempuan lah. Awak boleh main pasangan lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Tidak menjadi masalah. Okey, dan seterusnya permainan congkak ini perlu dimainkan dengan pemain perlu mengisi buah. Yang mana kalau sekarang kita gunakan guli, Nisa. Kalau satu ketika dahulu kita tak guna guli. Okey. Buah ini perlu dimasukkan ke dalam setiap lubang di dalam congkak tersebut. Okey, dan kita ada 7 lubang dan juga 2 ibu di hujungnya. Yang Nisa gaduh dengan saya tadi tu. Siapa menang ni? Okey. Dan kalau kita lihat permainan tradisional congkak ini sebenarnya berlaku transformasi sebenarnya. Kalau dulu congkak ni hanya dibuat di atas tanah yang mana dilubangkan saja di atas tanah. Dan buah-buah yang digunakan dalam permainan congkak ini kita gunakan biji getah ataupun batu suatu ketika dahulu. Okey, baiklah kita pergi kepada permainan anjung yang seterusnya. Iaitu permainan yang kedua kita ada Diabolo. Okey, Diabolo juga dikenali sebagai yoyo Cina. Dan selari dengan namanya yoyo Cina, permainan ini kebiasaannya dimainkan oleh masyarakat Cina sebenarnya. Dan Diabolo ini boleh dimainkan secara berseorangan. Dan sebab itulah Diabolo ini berada di bawah kategori permainan anjung. Kenapa? Sebab main seorang-seorang, takkanlah nak main dekat kawasan lapang. Betul tak? Okey, dan seterusnya, bagaimana cara nak main Diabolo ni? Diabolo ni adalah yoyo macam saya cakap tadi. Yoyo perlu diikat kepada tali dan tali dipegang pada kedua-dua belah batang kayu tersebut. Jadi kita tengok yoyo tu main macam mana kita main yoyo sebenarnya. Cuma bezanya Diabolo ni ada 2 batang kayu. Dan batang kayu ini membolehkan yoyo berputar dan pemain perlu elakkan daripada yoyo terjatuh sebenarnya. Cabarannya. Betul-betul cabaran sebenarnya. Okey, kita pergi kepada permainan anjung yang seterusnya. Caturangam. Okey, caturangam ni adalah seperti permainan catur dah. Dan caturangam ini merupakan permainan masyarakat India yang mana dia sebenarnya mewakili apa orang cakap strategi permainan dalam bahasa Sanskrit. Dan masyarakat terdahulu menggambarkan caturangam ini sebagai permainan yang mengatur strategi perang, simulasi perang sebenarnya. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya, permainan laman. Kenapa kita namakan sebagai permainan laman? Kita pergi kepada permainan yang pertama, sepak raga, Nisa. Kalau Nisa tengok depan Nisa tu ada bola sepak raga kan? Inilah bolanya. Jangan sepak dulu ya Nisa. Okey. Dan sepak raga ni sebenarnya dah wujud daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi sebenarnya. Betapa lama kewujudan sepak raga ni, dan permainan ini memerlukan seorang pemain melambung ke arah pemain-pemain yang lain dan kemudiannya bola ini akan ditimang oleh pemain-pemain yang lain. Jadi kalau bola ni dah jatuh, maksud dia kalahlah. Dan biasanya markah diambil mengikut timangan. Dia perlu mengawal sebenarnya timangan bola ini secara bergili-gili agar tak jatuh. Okey, dan kita pergi kepada permainan yang seterusnya. Kita ada permainan laman yang seterusnya iaitu capte. Capte ni sebenarnya lebih kurang je sebenarnya dengan sepak raga. Bezanya capte dengan sepak raga adalah bola yang digunakan ataupun alat yang digunakan. Capte diperbuat daripada beberapa bulu ayam yang diikat pada gumpalan kertas sebenarnya. Dan capte ini kebiasaannya merupakan permainan tradisional masyarakat Cina. Dan inilah yang saya cakap ni, kebiasaannya nama lain bagi capte ialah tating lawi. Kenapa tating lawi? Sebab bola yang digunakan itu dipanggil bola lawi oleh masyarakat Melayu. Dan cara permainannya, mereka perlu menating bola lawi itu. Jadi guna kaki ke guna tangan, cikgu? Guna kaki lah kalau guna kita kaki. tating. Okey, kita pergi kepada permainan yang seterusnya.
Okey. Permainan laman yang seterusnya adalah kabaddi. Kabaddi ni merupakan permainan laman bagi masyarakat India dan permainan ni adalah permainan antara penyerang dan juga mereka yang bertahan sebenarnya. Jadi kalau macam saya mainkan, saya serang Nisa, Nisa perlu bertahan. Jadi kita tengok berapa orang yang boleh disentuh ketika permainan itu. Maka mereka yang disentuh ni automatik kena keluar. Oh, kalah lah. Jadi kalah lah. Baik. Okey, kita pergi kepada permainan anjung. Permainan anjung sudah, permainan laman sudah, kita pergi kepada permainan kawasan lapang misalnya. Okey, kalau kita tengok permainan kawasan lapang, yang pertama sekali kita ada wow. Ini yang saya nyatakan tadi, boleh dimain berseorangan ataupun dalam kumpulan. Kenapa? Sebab wow, kalau kita nak main, kita tak mainlah wow tarik beramai-ramai. Ya, betul. Kita tarik seorang je kan. Seorang lagi tukang lepas. Dan lazimnya dimain selepas musim menuai. Oleh siapa? Biasanya masyarakat Melayu lah. Betul. Yang juga merupakan nelayan-nelayan yang berada di pesisir pantai. Sebab apa? Sebab dekat pesisir pantai ini anginnya lebih kuat. Ya. Kan saya dah cakap awal-awal tadi, angin juga merupakan salah satu faktor. Faktor penting. Kenapa permainan ini perlu dimainkan di kawasan lapang. Okey, kita pergi kepada permainan seterusnya di bawah permainan kawasan lapang. Kita ada tibau. 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 Macam mana tu, Cikgu? Tibau ini merupakan permainan yang kebiasaan dimainkan oleh etnik Melanau Sarawak ketika pesta kaul. Yang mana tibau ni dibina daripada 2 batang kayu yang membentuk piramid dan bersusun kayu juga bertingkat-tingkat di sekeliling tibau. Nak main macam mana? Pada bahagian atas piramid itu diikat tali dan tali itu akan diayun. Pemain bergilir-gilir melompat sehingga tali itu tak berayun lagi. Okay, dan kita pergi kepada permainan terakhir kita pada hari ini. Permainan kawasan lapang terakhir, kita ada permainan sepak manggis. Okey, dan sepak manggis ni kebiasaannya dimainkan ketika majlis-majlis keramaian, terutamanya bagi mereka ataupun masyarakat yang tinggal di kawasan Kota Belud Sabah. Jadi dimainkan di Sabah lah. Dan bagaimana nak main sepak manggis ni? Sepak manggis ni kita gantung bungkusan hadiah pada tiang yang tinggi. Jadi peserta akan cuba menendang bola raga supaya terkena hadiah tersebut. Dan peserta yang berjaya menyepak bola sehingga terkena hadiah tersebut dianggap sebagai pemenang. Maknanya dia boleh ambil hadiah tu, Cikgu? Betul. Wah. Dan untuk pengetahuan Nisa, Nisa agak-agak kan, apa contoh-contoh hadiah yang diletakkan dalam kotak manggis ni? Hadiah? Hadiah macam berupa sayur-sayuran dan buah-buahan ke, atau ada sesuatu yang lebih besar diberi? Dan untuk pengetahuan Nisa, anak-anak murid yang menonton dan juga semua, hadiah dia kita tak letaklah sayur, Nisa. Kadang-kadang hadiah tu berupa wang tunai. Saya nak cuba. Saya nak cuba. Mana jadi kotak saya manggis? kena gantung sesuatu dulu. Okey, baiklah. Jadi itulah sebenarnya bagi meraihkan tetamu yang datang sebenarnya, Nisa. Jadi macam untuk menimbulkan keseronokan ketika majlis-majlis keramaian berlaku. Jadi saya dah terang. Cuma saya nak tanya dengan Nisa lah. Baik, boleh. Tapi murid-murid di rumah kena bantu Nisa. Jom. Okey, Nisa. Okey, saya dah terangkan tadi 3 kategori permainan dan ada contoh-contohnya sampai saya tanya-tanya semua. Boleh tak Nisa terangkan 2 permainan tradisional bagi kategori permainan kawasan lapang? Nisa bagi contoh yang pertama dahulu. Yang pertama, kawasan lapang kita boleh main wow. Okey, macam mana nak main wow? Nisa terangkan sikit je macam mana nak main wow. Kalau wow tu kan, dia kena ada yang tukang pegang tali, dia lari-lari, lepas tu yang tukang pegang tu dia kena lepaskan. Lepas tu dia kena tarik ikut angin tu supaya makin tinggi. Betul. Betul Nisa. Betul saya. Okey, 1 guli untuk Nisa. 1 guli untuk saya di dalam bako saya. Okey, satu lagi Nisa, satu mungkin lagi boleh Nisa kongsikan. Sepak manggis yang saya teruja nak cuba. Permainan favourite Nisa. Nisa mungkin nak mencuba lepas ni. Kotak manggis yang berisi hadiah sebesar hadiah wang tunai. Betul. Baiklah murid-murid, kita dah faham, diharapkan murid-murid di rumah pun dah tahu jenis-jenis permainan bagi kategori permainan anjung, permainan laman dan permainan kawasan lapang. Saya nak cari kotak manggis saya. Kita rehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Banyak hadiah, Cikgu, kat kotak manggis. Nanti kita